Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari ini iaitu pelajaran muamalat, pelajaran darjah 5. Tajuk kita pada hari ini ialah syarat ijab dan kabul. Sambungan pelajaran minggu lepas iaitu muka surat 33 hingga 42. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Syarat ijab dan kabul ada 6. 1. Hendaklah ijab itu diikuti oleh kabul dengan segeranya. Okey, ijab dan kabul itu dibuat mengikut mula-mula orang ijab dulu bercakap, okey, aku beli barang ini, lepas tu okey saya jual. Berterusan. Yang kedua, hendaklah ijab dan kabul itu didengar oleh orang yang hampir padanya. Maksudnya di sini, orang yang berijab dan kabul itu ada orang yang di siring-siringnya tu mendengar hampir dengannya. Yang ketiga, hendaklah bersamaan ijab dan kabul itu pada maknanya walaupun bersalahan pada lafaznya. Maksudnya di sini, ijab dan kabul itu dipahami maknanya tu. Misal contoh ia bercakap itu seorang bahasa Korea, seorang bahasa Melayu tapi faham dengan maknanya tu. Itu pun dikira sah. Hendaklah ijab dan kabul itu tidak bertaklid. Maksudnya tidak bertaklid ini tidak ditentukan ke atas sesuatu. Misal contoh, aku jual barang ni tetapi ia ada pakai tetapi boleh ku jual dengan syarat tunggu hari itu kiamat. Contoh saja. Itu yang maksudnya bertaklid. Yang kelima, hendaklah ijab dan kabul itu tidak disyaratkan waktunya. Bukannya bersyarat waktunya. Misal contoh, kau balik barang ni, tunggu dulu aku keluar dari pintu ni. Bukan pakai waktu. Okey. Yang keenam, hendaklah ijab itu tidak berubah sebelum adanya kabul. Masanya melafazkan ijab itu, indah boleh lagi ditukar-tukarnya. Kalau ditukarnya lagi ijabnya tu, maka tidak sah tu. Indah boleh tukar-tukar ijab lepas itu sebelum kabul mengubah. Okey. Maksud hendaklah ijab itu diikuti oleh kabul dengan segeranya. Seperti masalah-masalah yang diterangkan di bawah ini. Contoh. 1. Ijab dan kabul yang diselangi di antara keduanya oleh perkataan-perkataan lain yang tidak kena makna dengan akad jual beli. Hukumnya tidak sah tu pasal ini sama maknanya dan tidak dipahami. Yang kedua, ijab dan kabul yang diselangi di antara keduanya oleh diam yang panjang yang boleh menimbulkan perasaan bahawa pembeli itu tidak berhajat mengucapkan kabul. Ada dua maksud sini Okey, ia akan menjadi tidak sah jika diam yang panjang. Kalau panjang diamnya tu berjaham-jaham, macam dia akan menjual macam dia akan sudi. Hukumnya tidak sah. Yang kedua, ia boleh menjadi sah kalau diam tu sekejap saja. Dia berfikir sekejap saja. Dalam 2-3 minit lah macam tu. Sahaja. Itu boleh sah hukumnya. Okey. Masalah mengenai ijab dan kabul ni jual 1. Ijab dan kabul secara bergurau-gurau. Indah papa, ia bercakap tu berjual beli tu dengan secara bergurau-gurau. Sah jualan belinya. Ijab dan kabul secara mengejek-ngejek. Ia mengejek-ngejek. Buruk jualanmu ni. Baku baliah macam tu. Tapi mengejek. Tidak sah kerana lafaznya itu tidak dikasatkan kepada maknanya. Bahkan tujuannya adalah untuk mengejek-ngejek. Ia akan mengucap-mengucap saja tu, bukan benar-benar akan membali. Okey. Yang ketiga, jika penjual berkata, aku jual kepadamu barang ini dengan harga RM1, maka kata pembeli ya. Hukumnya tu sah ijab dan kabul itu. Okey. Yang keempat, pembeli berkata, aku beli daripada engkau barang ini dengan harga RM1. Maka kata penjual ya. Apa hukumnya ni? Ia bercakap aku beli barangan ni. Biasalah tu ni pakainya. Aku beli ni barangannya RM1. Hukumnya sah ijab dan kabulannya. Okey, pembeli boleh mengofer arah tempat penjual tu. Itu pun dikira maksud ijab dan kabul je tu.
Isyarat orang bisu dalam ijab kabul. Kan orang bisu dah boleh berjual beli kan? Boleh. Sah hukumnya orang yang berjual beli ni pakai isyarat. Ditunjuknya dengannya yang membalia tu. Hukumnya sah. Nombor 6, ijab kabul dengan tulisan melalui surat. Yang melalui surat. Dia pakai bercakap, pakai surat punya ditulisnya. Apa hukumnya tu? Hukumnya sah jika penjual menulis surat kepada pembeli yang tidak hadir dalam majlis akad dengan menulis kata-kata ijab dalam surat itu dan disyaratkan supaya pembeli itu mengucapkan lafaz kabul dengan segera tatkala selesai ia membaca lafaz ijab kabul dalam surat itu. Lepasnya membaca surat itu, ia bercakap, bah aku jual larahnya ni. Itu sah. Contoh yang ketujuh, jika pembeli yang menerima surat itu tidak mengucapkan lafaz kabul dengan segera, bahkan ia berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang lain. Lepasnya baca surat itu, dia bercakap. Ucap-ucap pulang, ia kena membeli barang ni, dia ucap-ucapkannya kah, ataupun dia bercakap yang tentu-tentu. Hukumnya tidak sah ijab dan kabul itu, pasal yang melengah-lengahkan. Okey, nombor 8, jika penjual menulis surat kepada pembeli yang hadir dalam majlis akad dengan menulis kata-kata ijab dalam suratnya itu. Menurut Al-Imam bahawa jika pembeli itu mengucapkan kabul dengan segera, maka sah ijab dan kabulnya. Kalau ia bercakap dengan segera, walatu jua, hukumnya adalah sah. Okey. Maksud hendak ijab kabul itu didengar oleh orang yang hampir. Apa hukumnya ni? Okey, yang pertama, orang yang berlafaz ijab dan orang yang berlafaz kabul mengeluarkan suaranya sehingga lafaznya itu dapat didengar oleh orang lain yang hampir kepadanya pada adatnya, walaupun suaranya itu tidak didengar oleh orang yang jauh daripadanya. Maksudnya orang yang hampir-hampir itu terdengar, ia bercakap, aku balik barangannya, orang sebelah terdengar. Hukumnya sah. Yang kedua, orang yang berlafaz ijab dan orang yang berlafaz kabul tidak didengar oleh orang yang hampir padanya. Maksudnya di sini, orang ijab dan kabul ini dia mendengar. Orang yang hampir sini tu dia mendengar ia berijab kabul itu. Hukumnya tidak sah kerana seolah-olah tidak berlaku ijab dan kabul. Orang kabul dia mendengar orang ijab dia mendengar orang kabul. Orang siring-siringnya pun dia terdengar. Hukumnya tidak sah tu. Okey. Maksud adalah bersamaan ijab dan kabul itu pada maknanya walaupun bersamaan pada lafaznya. Hendaklah bersamaan ijab dan kabul itu pada maknanya seperti jenisnya, sifatnya, bilangannya, tunai dan bertangguh. Walaupun bersamaan pada lafaznya. Walaupun sama pada lafaznya tu. Okey, mesti sama jenisnya, sifatnya, bilangannya, tunai ataupun tertangguh. Okey, kata penjual. Misal contoh, aku jual barang ini kepadamu dengan harga RM100 tunai. Maka jawab pembeli, aku beli barang ini dengan harga RM100 secara tunai. Macam tu. Pembeli, aku beli barang ini dengan harga RM200. Ataupun yang ketiga, aku beli barang ini dengan harga beberapa ratus ringgit. Hukumnya tidak sah kerana ijab dan kabulnya tidak bersamaan dengan maknanya. Maksudnya di sini penjual menjual 100 tapi pembelian ni membuat secara bertangguh ataupun dia membuat dengan bayaran RM200 ataupun bayaran dengan RM300. Penjual jual 100 saja. Ia lebih-lebih sampai 200 ataupun 300. Banyak duitnya. Okey, contoh yang seterusnya yang kedua iaitu kata penjual, aku jual barang ini kepadamu dengan harga RM100 tunai. Kata pembeli, aku terima dengan harga RM100 tunai. Okey, itu kalau itu biasa tu umum Aku beli barangmu ini 100. Lepas tu pembeli cakap, aku beli barangmu ini 100. Okey, hukumnya adalah sah. Okey, yang ketiga, kata penjual, aku berikan kepadamu barang ini dengan harga RM5. Kata pembeli, aku beli barang ini dengan harga RM5. Okey, serasi cakapnya tu Okey, sama maknanya. Okey, jadi kata penjual, aku beli barang ini RM5 Lepas tu balik aku terima dengan harga RM5. Okey, hukumnya adalah sah walaupun lepas ijab dan kabul tu bersamaan tetapi maknanya sama. Sama maknanya tu RM5, RM5. Macam tu, bukan macam tadi. Kalau jual RM5, 10 100 kan dibalinya jadi 200. Dah sama tu
ia terjadi desah tu. Okey. Maksud hendaklah ijab dan kabul itu tidak dibertaklik. Untuknya tidak bertaklik. Ini tidak tapi-tapi, bertapi-tapi ya. Maksudnya. Satu, jika ijab dan kabul itu bertaklik, maknanya aku jual barang ini kepadamu dengan harga RM10 jika Hasan datang. Kalau yang dah datang, ini dah tak kena jual itu. Yes dah maksudnya tu. Bertaklik. Mesti ada sesuatu pakai tapi-tapi lagi. Bertaklik. Jadi hukumnya adalah tidak sah. Hendaklah ijab dan kabul itu tidak disyaratkan pada waktunya. Maksudnya macam mana tu yang disyaratkan pada waktunya. Okey. Ikuti ya. Yang pertama, jika ijab dan kabul itu disyaratkan waktunya, lama barang itu dijual. Misal contoh, aku jual barang ini kepadamu dengan harga RM1 selama sebulan. Okey, pakai sebulan saja menjual. Itu bukan macam menjual. Hukumnya macam meminjam, betul. Aku jual barang ini kepadamu dengan harga RM2 sepanjang bulan Ramadan. Dijualnya barangnya tu tapi waktu bulan Ramadan saja. Macam seolah-olah meminjam terpulang. Okey, macam menyewa. Hukumnya adalah tidak sah. Sebabnya macam bukan berjual. Ya, kalau berjualan ni ia akan menjadi milik si pembeli itu. Itu maksudnya berjual itu. Okey. Maksud hendaklah ijab dan kabul berubah sebelum adanya kabul adalah seperti masalah di bawah ini. Okey. Satu, jika ijab itu berubah sebelum adanya kabul. Misalnya, aku jual barang ini kepadamu dengan harga RM5. Bahkan dengan harga RM10. Hukumnya tidak sah. Ia menjual boleh pakai RM5-nya dengan harga RM10. Mana satu kan? Kan menjual RM5 kah RM10? Ni jual tadi tahu tu kan? Macam indah sama bah katanya tu. Sebab tu jadi desah. Di sini ialah yang kedua ni, jika ia berkata aku jual barang ini kepadamu dengan harga RM20. RM20. Aku jual barang ini kepadamu dengan harga RM40. Kemudian pembeli menerimanya. Itu boleh. Pada pasalnya sama dengan apa yang dijualnya tu. Hukumnya adalah jual beli itu adalah sah dengan harga RM40 itu. Kalau yang pasal tadi desah tu, dua harga dibaginya. Sebuting RM5, sebuting RM10. Sekali-sekali RM5, sekali-sekali RM10. Dah tentu-tentu. Sebab tu yang desah. Kalau yang menjadi sah tadi tu, pasal bersamaan dengan maknanya kabulah tu yang dah berubah. RM10, RM10 tayak. RM20, RM20 tayak. Okey, terima kasih kerana melayari channel Cikgu Sina. Semoga bermanfaat untuk kita ni semua. Dan cikgu akhiri dengan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.